Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam usul fiqh, iaitu tajuk akhir usul fiqh tingkatan 4, Al-Masadir Al-Asasiyah fi Tashri', yang mana hari itu kita dah belajar Al-Quran, Sunnah, dan hari ini insyaAllah kita akan sentuh sikit bab qiyas. Masdar yang ketiga dalam syariat kita, iaitu qiyas. Yang pertama kita tengok pada ta'rif qiyas. Ta'rif al-qiyas huwa ilhaqu waqi'atin la nassa ala hukmiha biwaqi'atin warada nassu bihukmiha fil hukmi alladhi warada bihi an-nassu litusawiya al-waqi'ataini fil illati hadzal hukmi. Okey, yang dimaksudkan dengan qiyas dalam bab usul fiqh, jangan tertukarlah, dalam qiyas, dalam mantik pun ada qiyas, tapi kalau sebut al-qiyas ni dalam usul fiqh, makna dia adalah ilhaqu waqi'ah la nassun ala hukmiha. Memasukkan, ilhaq ni maksudnya memasukkan ataupun menyamakan, ataupun boleh juga kita terjemah sebagai meniru. Waqi'atin la nassun ala hukmiha. Waqi'atin, satu benda ataupun satu perkara yang berlaku, la nassa ala hukmiha, yang mana perkara tersebut tak ada lagi dalam nas, tak ada dalam Quran dan hadis, tak ada apa hukmiha, hukum dia. Okey, jadi satu peristiwa ataupun satu benda ni tak ada lagi dinyatakan hukum dia dalam Quran dan hadis. Biwaqi'ah, kita nak samakan, kita nak ilhaq ni, kita nak tiru hukum tu biwaqi'atin warada nassu bihukmiha, dengan satu peristiwa, satu benda, satu perbuatan yang sudah ada disebutkan dalam nas Quran dan hadis hukum dia. Jadi kita faham sini ada dua benda ataupun ada dua perkara, dua peristiwa, yang mana peristiwa yang pertama tu tak ada lagi dinyatakan hukum dia dalam Quran dan hadis, dan peristiwa yang kedua tu sudah ada dinyatakan hukum dia dalam Quran dan hadis. Jadi kita nak samakan perkara yang pertama tu dengan perkara yang kedua dari segi hukum. Fil hukmi alladhi warada bihi an-nas litusawi al-waqi'at. Alladhi warada bihi an-nas litusawi. Okey, kita nak samakan tu litusawi al-waqi'ah, kerana ada persamaan antara dua perkara ataupun dua peristiwa tu fi illah, pada illah. Illah ni senang ceritanya alasan ataupun alasan ataupun sebab sesuatu hukum tu. Contohnya haram. Apa sebab haram tu? Apa alasan hukum tu adalah haram? Jadi dua-dua peristiwa, dua-dua benda ni ada illah yang sama, ada alasan yang sama. Hazal hukum, kata hukum tu. Sekali lagi, ilhaqu waqi'ah la nassun, kita nak samakan satu peristiwa yang mana peristiwa tu tak ada lagi dinyatakan hukum dia dalam Quran dan hadis ataupun dalam nas, dengan satu benda yang sudah ada dinyatakan dalam nas. Jadi kita nak samakan tu sebab dia sama pada illah dia, pada alasan dia. Okey. Hujjatul qiyas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين fa'tabiru ya ulil absar. Sadaqallahul azim. Boleh tengok sendiri terjemahan dia dalam Quran tafsir. Tapi ni bawah ni dia sediakan dah syarahan ataupun ringkasan ulasan terhadap ayat ni yang berkait dengan tajuk al-qiyas ni. Jadi panjang-panjang ayat ni
syahid ataupun tempat yang kita nak tengoknya adalah fa'tabiru ya ulil absar ni, yang menjadi dalil kepada penghujahan qiyas kita. Wa wajhul istidlal anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajah pendalilan ni ba'da an qassa ma kana min bani nadir alladhina kafaru wa baina ma haqa bihim qala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar ay qayyasu anfusakum bihim in fa'altum mithla fa'alhum haqa bikum mithlu ma haqa bihim. Okay, dia kata ba'da an qassa ma kana min bani nadir, selepas diceritakan, dikisahkan tentang bani nadir dalam ayat tu, alladzina kafaru, yang mana bani nadir ni kafaru, dia kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa baina ma haqqa bihim, dan dalam tu ada dikisahkan juga, diceritakan juga apa yang ditimpa oleh mereka, iaitu bani nadir ni selepas mana mereka kufur. Qala ta'ala, kemudian lepas pada dikisahkan cerita tentang bani nadir ni, Allah Subhanahu wa taala tambah lagi fa'tabiru ya ulil absar ay qayyasu anfusakum bihim, iaitu Allah suruh kita qiyaskan, maksudnya Allah suruh kita samakan diri kita ni dengan mereka. Jika kita buat perkara sama dengan mereka, maka kita akan ditimpa sesuatu yang sama dengan mereka berlaku. Okey, ay qayyasu anfusakum bihim in fa'altum mithfa'alhum, jika kamu buat sama seperti mereka, haqa bikum mithla ma haqa bihim, kamu akan ditimpa seperti mana yang mereka lalui tu. Okey, dari sini jelaslah Allah benarkan kita untuk berqiyas. Yang kedua, an Ibn Abbas, dalil daripada hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atu khas'am am hujjatul wida' qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakta abi shaykhan kabiran la yastati'a an yastawi ala ar-rahilati fahal yaqdi anhu an ahujja anhu qala na'am. Okey, daripada hadis ni faqad qasa Nabi, dalam hadis ni Nabi berkiaskan dainun nas bidainillah, hutang manusia dengan hutang Allah, fi wujubi qada'i, pada wajibnya bayar, pada wajib tunaikannya. Jadi Nabi sendiri pun berkias. Nabi kata hutang manusia ni boleh dikiaskan dengan hutang Allah, yang mana dua-dua pun wajib ditunaikan. Fal qiyas fi ma la nasu fihi min sunan rasul walil muslimin bihi uswatun, maka qiyas terhadap apa yang tak ada dalam nas fihi min sunani rasul, adalah daripada sunnah-sunnah rasul, walil muslim, dan untuk orang Islam untuk mengikutnya. Yang ketiga, waqad kana sahabah yajtahiduna fi nawazil wal waqa'i wa yaqisuna ba'd al-ahkam ala ba'd wa ya'tabiru naziru bi nazir, famin dhalika kataba Umar ibn al-Khattab ila Abi Musa al-Ash'ari alfahum fima adilli ilaik. Okey, ini panjang sangat, boleh je ambil sampai sini pun okey dah, ataupun sampai sini. Waqad kana as-sahabah yajtahiduna fi an-nawazil wal waqa'i wa yaqisu ba'd ahkam ala ba'd. Cukuplah. Jadi dalil yang ketiga ni dia kata sahabat sendiri pun berijtihad fi nawazil, dalam satu perkara, wa yaqisu, dan berqiyas dalam sesuatu hukum. Okey, cukuplah situ. Yang keempat, innan nususa al-Quran was sunnah mahdudah wa mutanahiyah wa waqa'i an-nas wa aqdaituhum ghaira mahdudah wala mutanahiyah. Okey, bahawasanya nas-nas al-Quran ni dia kata mahdudah, dia terhad, hukum dia terhad, wa mutanahiyah, dan tidak ada mutanahiyah, tidak ada tidak ada kesinambungan, mutanahiyah, tidak ada sud, wa waqa'i'an nas, dan realiti ataupun peristiwa manusia ni ghairu mahdudah, tak ada had, maksudnya sentiasa ada perkara yang baru.
fala yumkinu an takuna nususu mutanahiyah wahdaha. Jadi tak cukup dengan nas-nas Al-Quran ni untuk kita berhukum dengan peristiwa-peristiwa yang mana manusia ni sentiasa ada perkara yang baru. Jadi dia kata wahdah, tak cukup dengan Al-Quran saja dan sunnah saja, hiya al-masdar tashri'i li aqdiya la tanahi, untuk memastikan hukum yang baru tu, fal qiyas wa masdar tashri'i, maka dengan itu sabitlah qiyas ni adalah sumber dalam syariat kita. Okey, seterusnya kita ada arkan qiyas. Arkan qiyas yang pertama kita ada al-aslu, kemudian kita ada al-far'u, ada hukum asal dan illah. Jadi untuk kita buat sesuatu qiyas ataupun ulama nak buat qiyas ni, dia ada 4 rukun. Yang mana kalau tak ada satu rukun tak jadilah qiyas tu. Yang pertama mestilah ada al-aslu. Al-aslu ni apa? Huwa ma warada bi hukmihi nassun. Apa yang sudah disebutkan hukumnya dalam nas. Apa tu merujuk kepada benda ataupun perbuatan ataupun peristiwa yang mana tak ada lagi disebut dalam nas hukum dia. Ataupun nama lain dia panggil al-maqisu alaih. Ini peristiwa yang pertama ataupun kelakuan yang pertama, perbuatan yang pertama. Yang kedua kita ada al-far'u wa ma lam yarid bi hukmihi nas. Wa ma lam yarid bihi hukmihi nas. Satu benda yang mana tak ada lagi disebutkan hukumnya dalam nas Quran dan hadis. Okey. Wa yurad taswiyatu bil asli fi hukmihi wa yusamma al-maqis, dan digelarkan sebagai maqis. Kalau aslu tadi maqis alaih. Hukum asal. Okey, rukun yang ketiga adalah hukum asal. Apa yang dimaksudkan dengan hukum asal? Hukum kepada peristiwa yang asal ni. Tadi kita kata al-aslu ni adalah benda tu sendiri, perbuatan ataupun peristiwa tu sendiri. Tapi kalau yang ketiga ni hukum kepada benda ni. Wal hukm asy-syar'i alladhi warada bihi an-nas. Ialah hukum yang mana, hukum syarak yang mana sudah ada dijelaskan dalam nas. Wa yurad an yakuna hukman lil maqis, dan kita nak menyamakan menjadi hukum kepada maqis, nak samakan kepada far'u. Jadi aslu ni sudah ada dinyatakan hukum dia dalam nas. Kemudian kita nak pakai hukum asal ni ke dalam al-far'u ni. Nak tiru. Yang terakhir al-illah hiya al-wasfu alladhi bunya alaihi hukm al-asli wa bina'un ala wujudihi fil far'i yusawwa bil asli fi hukmihi. Illah ni adalah sifat yang dibina ke atas hukum asal. Sifat ataupun alasan yang dibina ke atas hukum asal ni, wa bina'un ala wujudihi fil far', dan kita akan bina juga dalam far'u ni sebab dia ada illah yang sama fi hukmi, pada hukumnya. Jadi dua-dua dalam al-far'u ni ada illah, dalam al-asli ni ada illah, dan kedua-dua illah tu adalah sama, maka hukum asal ni kita boleh buat masuk ke dalam hukum far'u. Okey, itulah 4 rukun. Kita tengok pula contoh. Contoh pertama yang dia bagi adalah tahrimun nabid qiyasan alal khamar. Pengharaman bia. Okey, pengharaman bia ke atas al-khamar, arak. Okay, dia ada beza lah bia dengan arak. Jadi secara ringkasnya nabis ni, hukum nabis ni tak ada lagi dalam Quran dan hadis hukum dia. Tapi kalau dalam khamar ni, arak ni sudah ada dinyatakan hukum dia dalam Quran. Jadi kita nak samakan nabis, hukum nabis ni dengan hukum khamar, iaitu kita nak haramkan juga nabis ni qiyas kepada hukum khamar. Okey, ni dalam jadual ni dia bahagikan siap-siap 4 rukun tu. Yang pertama al-aslu. Al-aslu ingat tadi, hukum perkara yang mana sudah ada dibincangkan dalam Quran dan hadis, iaitu al-khamar, hukum khamar sudah ada. Al-far'u nabis, perkara yang baru ni yang kita nak tiru hukum khamar. Yang ketiga hukum asal, hukum khamar ni. Okey, hukum khamar ni adalah muharram. Dan illah yang mana ada pada kedua-dua al-far'u dan al-aslu adalah iskar, memabukkan. Jadi kedua-dua benda ni adalah memabukkan. Sebab itulah nabis ni juga dia akan jadi muharram, tiru kepada hukum khamar.
Poin dia adalah sebabnya dalam dua-dua ni ada iskar. Jadi kita boleh tiru hukum dia. Okey, contoh yang kedua dia bagi tahrimu aqdun nikah waqtun nida'i lis-salatu min yaumil jum'ah qiyasan 'ala al-bai'. Pengharaman akad nikah ketika seruan solat min yaumil jum'ah, pada hari Jumaat ataupun solat azan Jumaat lah. Qiyasan 'alal bai', dikiaskan kepada jual beli. Okey, jadi hukum asal dia adalah bai'. Hukum asal bai' iaitu bai' ketika azan Jumaat sudah ada dinyatakan dalam Quran dan hadis, iaitu muharram. Okey, hukum asal dia adalah muharram, hukum bai'. Al-far'u dia adalah nikah, akad nikah. Akad nikah tak ada lagi tak ada lagi disebut dalam Quran dan hadis. Jadi kita nak tiru hukum nikah ni dengan hukum bai' jual beli, dan ilah yang sama ada pada kedua-dua tu adalah uqida waqtun nida' li salatil Jumaah, diakad ketika seruan solat Jumaat. Okey, jadi kedua-dua ni adalah akad. Jual beli ada akad, nikah pun akad. Jadi nikah ni boleh ambil hukum bai', iaitu muharram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.